Audio Jungle. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurizat Azwar bersama rakan setugas saya, Nur Aisyah, dalam berita 148. Kita teruskan ke tajuk utama. Keadaan trafik yang semakin membimbangkan telah menjadi masalah utama di Ipoh. Penduduk tempatan sering mengeluh mengenai kesesakan lalu lintas, terutamanya pada waktu puncak, iaitu waktu pagi dan petang, ketika pergi dan pulang dari tempat kerja. Keluhan yang sering didengari dari penduduk tempatan adalah kerana masa mereka yang terbazir akibat terpaksa menempuhi kesesakan lalu lintas yang melanda di kawasan Ipoh. Untuk perkembangan lanjut mengenai punca-punca kesesakan lalu lintas, kita bersama Amal Hakimi di lokasi kejadian. Silakan Amal. Terima kasih Izzatu. Saya Amal Hakimi melaporkan terus keadaan semasa trafik di sini untuk berita 148. Kelihatan beberapa buah kenderaan sedang memenuhi jalan di sekitar sini walaupun sebelum tibanya waktu genting. Mengapakah perkara ini terjadi? Menurut penduduk sekitar, keadaan trafik akan menjadi teruk terutamanya pada waktu pagi di mana orang ramai pergi bekerja secara serentak. Bersama saya di sini, Encik Mizal untuk memberikan beberapa isu lain yang menjadi punca kesesakan trafik yang berlaku di sini. Jadi Encik Mizal, berikan sedikit penerangan tentang kesesakan trafik yang berlaku di sini. Sebagai penduduk tempatan lah kat sini, saya perasan kesesakan lalu lintas ni berlaku sebabkan oleh penyelenggaraan jalan raya lah, yang tiada pengairan lah. Kalau boleh tengok benda-benda macam ni disebabkan orang ramai kat sini lah. Jalan tutup, lepas tu ramai lah tak dapat guna jalan raya dengan secara bebas lah. Lepas tu yang kedua lah, penggunaan kenderaan awam kat Malaysia ni kurang. Benda ni berlaku kat masyarakat kita selalu bawa kereta sendiri. Bila bawa kereta sendiri ni kat jalan raya tu, dia jadi penuh dengan padat tau. Tu jadi jam lah kita. Lepas tu yang last sekali, bila penjaja yang jual makanan kat bahu jalan lah. Bila diorang nak beli makanan, diorang parking kat tepi bahu jalan tu berlayer tau. Banyak-banyak tau. Benda tu buat jalan raya dia terhalang. Lepas tu jam lah. Kita punya lalu lintas tu jadi lambat lah. So macam tu lah dapat saya. Ya, itu saja daripada Encik Mizal. Terima kasih Encik Mizal kerana telah memberikan pandangan cukup jelas mengenai isu ini. Sekian laporan daripada saya di lokasi kejadian. Kembali ke Seri Pentas. Terima kasih Amal atas laporan yang telah diberikan sebentar tadi. Jelaslah bahawa isu lalu lintas ini masih berlaku sehingga kini dan semakin parah. Keperitan dan kesesaraan yang dihadapi oleh penduduk Ipoh perlulah diselesaikan dengan keadaan segera agar dapat menjaga keselesaan harian mereka. Isu ini juga perlu ditangani demi melindungi keselamatan alam sekitar dan mengelakkan pencemaran udara berlaku dengan lebih teruk di bandar Ipoh. Selain itu, deretan kenderaan yang panjang di atas jalan bermakna lebih banyak bahan api terbuang. Ini menghasilkan pembaziran yang besar terhadap pengguna serta menyebabkan suhu di sesuatu tempat itu meningkat apabila lebih banyak karbon dipancarkan ke atmosfer. Disebabkan ini, kesesakan jalan raya akan menyumbang kepada kesihatan yang buruk kepada orang ramai, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar. Kita kembali bersama Amal Hakimi bagi menemui orang awam di lokasi kejadian untuk bertanyakan tentang pendapat mereka bagi menyelesaikan isu kesesakan ini. Silakan Amal. Kembali lagi bersama saya. Sekarang saya berada bersama Encik Rabiatul dan Encik Alia bagi memberikan pendapat tentang solusi untuk mengelak kesesakan lalu lintas. Jadi Encik, apa pendapat Encik untuk mengatasi masalah lalu lintas ini? Pada pendapat saya, orang ramai perlu menggunakan pengangkutan awam lebih daripada gunakan kereta dekat atas jalan raya. Saya itu juga pihak kerajaan perlu menambah baiklah pengangkutan awam ni supaya lebih banyak menggunakan pengangkutan awam dan orang ramai boleh gunakannya.
Dan apa yang saya nampak, kebanyakan peniaga kecil berniaga di tepi jalan, di bahu jalan, yang boleh menyebabkan kesesakan ni berlaku lah. Itu pendapat saya. Bagi saya pula, tempat parking bertingkat perlu ditambahkan supaya kereta boleh memakir dengan lebih banyak. Dan juga yang paling penting, pihak kerajaan mestilah mengamalkan perancangan bandar yang baik demi kebaikan rakyat serta bandar-bandar di negara ini. Mereka tidak sepatutnya mementingkan diri sendiri mengawal keuntungan dari projek-projek besar ini, kerana hasil buruk dari perancangan bandar yang gagal akan kembali kepada rakyat. Jadi perancangan yang berfikiran ke hadapan teramatlah krusial. Saya percaya jika perkara ini dilaksanakan, masalah kesesakan lalu lintas dapat dikurangkan sikit demi sikit. Baik Encik Alia dan Encik Rabiatul, terima kasih kerana sudi menyuarakan pendapat tentang cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini. Fikirkan satu solusi yang tegas dalam memastikan keadaan trafik bukan sahaja di Ipoh, tetapi di seluruh negara berada dalam keadaan yang terkawal. Ia bagi menjana kebajikan rakyat di negara ini yang ratanya banyak menggunakan jalan raya dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja daripada saya, Amal Hakimi untuk Berita 148. Dan laporan itu tadi mengakhiri Berita 148. Sebelum berpisah, saksikan video tayangan tentang nilai yang boleh diperolehi tentang perancangan bandar dalam menyelesaikan isu trafik ini. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.